Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya, Najihah, dan rakan sekerja saya Khairul Azwan. Bersempena dengan Hari Wanita Sedunia, kita akan menemubual secara eksklusif iaitu pengasas PT SMB. Assalamualaikum Puan Fauziah. Waalaikumsalam. Sihat Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah, tanpa berlengah masa lagi, sempena Hari Wanita Sedunia, saya ingin kenalkan serba sedikit tentang latar belakang Puan Fauziah Sirat. Beliau merupakan seorang pendidik, penceramah, jurulatih, usahawan, banyak ya, dan juga aktivis pendidikan. Selain itu, beliau juga seorang ahli jawatan kuasa, penasihat Kolej Komuniti Ampang dan juga koordinator perhubungan industri Seri Arya Junior College. Kita sedia maklum bahawa peranan wanita sejak dahulu adalah kemungkinan besar mereka kebanyakannya menjadi sebagai seorang suri rumah ataupun wanita yang tidak berkerjaya. Apa pandangan Puan tentang masyarakat dahulu dan kini? Oh, okey. Terima kasih Azwan pada soalan tu. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau kita mengangkat peranan wanita sebagai suri rumah tangga itu juga merupakan satu kejayaan, satu career, ya, supaya kita nampak ya sebenarnya semua wanita, tak kisahlah daripada masa silam dan juga hari ini, semuanya berkejaya. Malahan pada pandangan saya, menjadi seorang suri rumah tu adalah kejayaan yang paling sukar. Betul. Ya, betul. Sekali. Perlu mendapat gaji yang paling lumayan sebenarnya. Okey, kalau kita nak kira dari segi sudut pandang yang itulah. Okey, walau bagaimanapun disebabkan perubahan ekonomi, tuntutan kewangan, menyebabkan wanita hari ini terpaksa memikul lebih banyak tanggungjawab. Selain daripada urusan di rumah, wanita juga perlu keluar rumah untuk melebarkan kemampuan diri dan juga menjana lebih banyak kewangan. Ya, sebenarnya adalah untuk membantu ekonomi rumah tangga daripada masa yang sama untuk mengangkat dan mengeluarkan potensi yang ada dalam diri. Baiklah. Menarik ya, info tentang suri rumah itu juga perlu diangkat martabatnya. Saya sebagai seorang suri rumah Bakat. Bakat. Untuk mak saya yang sedang melihat, saya sedang mengangkat martabat mama. Okay? Okay. Baiklah, untuk soalan yang kedua, kita sedia maklum bahawa Puan Fauziah seorang yang sangat aktif dalam bidang pendidikan. Jadi apa yang buatkan Puan Fauziah ingin masuk ke dalam bidang pendidikan? Adakah macam sejak lahir, saya memang nak jadi pendidik? Jadi apa yang orang kata sebagai idola ataupun apa sumber inspirasi Puan Fauziah sendiri? Okey. Lahir-lahir nak jadi pendidik tu tak adalah kan? Sebenarnya bila kita patah balik, kenangan silam, mak saya, arwah mak saya memang suruh jadi cikgu. Okey, jadi cikgu. Long nanti jadi cikgu lah. Tapi saya melihat kepada kejayaan itu sebagai kejayaan yang tidak glamour. Okey, jadi cikgu, tak nak. Okey. Sebab saya diketengahkan dengan idea kat TV, you kena jadi corporate lady. Jadi membayangkan wanita yang cantik kan, pakai baju cool, pakai blazer, pakai heel, ada bawa briefcase sikit, duduk kat board meeting semua. So saya nak jadi yang tu. Okay, so cikgu tak dapat macam tu. Pada pandangan saya lah, tak ada peluang ke arah itu. Jadi cakap, tak nak lama, nak jadi corporate lady. So the idea is corporate lady. So duduk main dalam kepala. Bila saya sambung belajar di Universiti Melayu, saya ambil bidang kimia. Di akhir perjalanan pembelajaran saya, lecturer cakap, okay Fauziah, saya ada offer kerja untuk awak kena kerja dekat kilang ini. Okay, kilang ini. Saya membayangkan saya kerja kat kilang. Ya, kita faham lah, kita belakang kimia, chemist, you kena pergi buat research. So dekat lab, okay, kaji produk, improve produk, jadi kena dalam lab, dekat kilang. I tak boleh imagine myself duduk dalam kilang. So waktu tu Puan dah rasa, I will be a corporate lady kalau saya pergi kilang tu. Ke Puan rasa macam, this is disaster kalau aku pergi sini? So masa lecturer saya offer that job tu, saya cakap, saya tak nak. Saya tak nak doktor. Saya tak nak kerja dekat lab, saya tak nak kerja dekat kilang. Awak nak kerja kat mana? Saya nak jadi corporate lady. The point is, my lecturer cakap, mana ada chemist boleh kerja dekat corporate lady kan? Jadi corporate lady. Tak doktor, saya nak jadi corporate lady. Yes. Okay. And dipendekkan cerita,
itu namanya kuasa of imagination, okay, law of attraction. Okay, bila kita asyik sebut benda tu, saya terima tawaran bekerja di sebuah syarikat corporate. Okay, dan di situ bermulanya career saya dalam dunia corporate. Dan bila dalam dunia corporate tu pula kita ada satu lagi dilema. Okay, dilema apa tu? Dilema apa pula ya? Dilema sebab kita suka sangat bekerja, kita kurang spend time dengan kita punya anak. Oh betul. Yes, orang kata work life balance kan. Dia dah tak balance dah. Tak balance dah. Kita suka dengan kerja kita. That is my dream, being a corporate lady. Tapi tak balance dengan keluarga. Jadi sampai satu point I have another dream. Okay, anak masuk sekolah, you kena berhenti kerja. Okay, so kita dah ada plan yang tu. Jadi bila sampai masa kita nak spend time dengan anak lah. Betul. Kan? Okay. Kita dah capai apa objektif kita dah jadi corporate lady. So sekarang adalah masa untuk spend time dengan anak-anak pula. Betul. Walaupun belum sampai peringkat yang saya nak, tapi saya dah rasa lah. Saya dah rasa pakai blazer. Saya dah rasa pakai heel. Okay. You dah rasa duduk dalam meeting meja besar. Okay, so that will be fine. So saya spend time untuk fikir lama. Okay, sebab bila nak berhenti kerja, uruskan anak, takkan nak duduk kat rumah pakai baju kaftan kat rumah saja kan. Okay, saya tak boleh bayangkan dalam suasana macam tu lah. Kena kerja. Okay? Dan kita buat research, kerjaya apa yang atau bisnes apa yang memberikan saya semua benda yang saya nak, keluarga dan juga potensi diri saya. Dan akhirnya Allah lorongkan dalam dunia pendidikan. So itulah dia punya puncanya, kita masuk ke dalam dunia pendidikan bukan sebab ada idola apa-apa ke. Betul. Okay, so dia lebih kepada apa yang saya perlu mindset buat. point sendirilah daripada awal kan. Ya, apa yang saya perlu buat supaya saya dapat keluarga dan saya dapat membina career daripada masa sama bisnes. Maksud Puan, waktu Puan bermula untuk melakukan mengasas PT SMB ni adalah dorongan daripada anak-anak lah. Ya, lebih kepada keluarga, dorongan anak-anak. Okay, dan dia tidak ada macam kita buat bisnes ni untuk membangunkan rumah ke, tak adalah. Okay, untuk mengangkat pembelajaran anak-anak, tidak. Dia bukan klise punya, sebab lah ada separuh orang yang kita tahu kalau mereka nak asaskan apa-apa mesti saya ingin berbakti kepada komuniti. Bukan, selalunya kita akan pilih kalau kita nak buat apa-apa mesti keuntungan poket kita. Betul. Dan juga kita nak ada waktu yang balance dengan keluarga dan kerjaya yang kita pilih. So saya setuju yang tu. So pada awalnya bila saya memilih untuk berbisnes dalam dunia pendidikan, poket. Betul. So this is my main drive. Kata orang main drive lah kan. Okay. Actually it's two in one lah. You can have the pocket money and also you can spend time with your family juga. Correct. Tapi bila kita langkah kaki dalam bidang itu, hidayah sampai. Alhamdulillah. Hidayah sampai. Okay. Maksudnya duit itu dah bukan jadi keutamaan. Kita melihat betapa sukarnya anak-anak di depan mata ini untuk menguasai apa yang diajar oleh guru. Ada yang sangat hebat, ada yang sederhana, ada yang sangat bertarung, bertarung diri, bertarung jiwa untuk belajar. Jadi itu semua buka mata saya untuk there is something wrong. Okay, ada something that we need to be done in our system. So itu yang saya mula daripada hari ke hari kita berubah nawaitu daripada mengisi poket dengan keuntungan dia dah jadi nombor 2, dia lebih kepada betul untuk komuniti, membangunkan anak-anak. Jadi as time pass by, niat tu dah berubah Pertama sekali daripada niat nak kumpul duit, nak spend time dengan family. Tapi bila dah berada dalam situasi tu, kita dapat lihat yang sebenarnya ada perkara yang lebih besar kita perlu capai, iaitu bantu anak-anak ni untuk selami dunia pendidikan. Macam mana kita nak bantu diorang supaya dapat tuntut ilmu dengan tanpa bertarung kan, macam Puan Fauziah cakap tadi. Sempena Hari Wanita hari ini, apakah pendapat Puan tentang peranan wanita sendiri di dalam pendidikan? Seperti kita tahu, kalau ibu yang menjadi seorang suri rumah, mereka boleh mengajar anak mereka daripada seusia kecil untuk mengenal huruf, abjad dan juga nombor. Apakah pendapat Puan? Maaf.
peranan ni besar sebenarnya, dan saya kalau boleh saya nak besarkan lagi cabang tu ya, Tuan. Bukan setakat mengajar angka, abjad, okey, membaca, mengira, tapi lebih daripada itu. Peranan wanita di rumah seharusnya merangkumi semua aspek. Okay. Yang saya bimbangkan hari ini adalah ada kecenderungan ibu bapa, ibu khususnya, untuk memastikan anak-anak pandai baca. 2-3 tahun dah pandai baca, okey. 2-3 tahun dah pergi tadika, okey, mengira. Ada yang umur 4-5 tahun dah suruh hafal sifir dengan homework yang berlambat-lambat, okey, pada usia yang bawah 6 tahun. So itu pada saya merupakan satu tindakan yang perlu diperbetulkan dan juga diperhalusi, sebab peranan wanita sebagai seorang ibu ataupun pendidik pertama di rumah adalah untuk memastikan anak-anak ini secara awal usianya diangkat pembinaan emosi. Okey, diangkat pembinaan emosi. So yang akademik tu, okey, walaupun saya pendidik, yang ada pusat pembelajaran, saya tak suruh kita ajar anak-anak kita daripada awal usia belajar ABC, bersungguh-sungguh belajar 1 2 3 baca, hafal sifir, tidak. Tapi bagaimana kita nak bangunkan emosi anak-anak kita seawal usia. So itu peranan ibu yang utama sebenarnya. Okay? Maksud puan sebagai seorang ibu perlulah memberikan survival skill untuk anak mereka apabila menghadapi waktu persekolahan nanti. Betul, dari segi emosinya. Yang penting sekali adalah emosi kan. Emosi. Macam mana kita nak bangunkan emosi? Okey, contoh paling mudah. Kalau anak nangis. Okey, biasanya kita punya budaya. Jangan nangis. Ataupun sekarang kita boleh lihat ibu bapa yang mempunyai phone, tablet, mereka akan okey, nak ambil lah. Tengok Cocomelon. Mereka akan cenderungkan anak mereka untuk melihat tab, untuk distract lah kita panggil kan. Betul. So itu yang kita kena belajar. Ya, jadi ibu bapa muda khususnya hari ini kena belajar bagaimana untuk menangani isu emosi. Okay. Kalau anak merengek-rengek meminta sesuatu, itu petandanya apa? Mereka perlukan perhatian. Tapi kalau kita memberikan skrin sebagai ganti perhatian kita tidak memenuhi tuntutan emosi mereka. Dan tapi tu sekadar distract seperti apa yang Azwan kata tadi kan. Kita distract daripada rasa dia nak meminta-minta sesuatu. Betul. Tapi rasa tu masih ada dalam hati. Ya betul. Dan saya setuju juga bila dia sebut tadi, kalau anak menangis dah diam. Nangis lagi. Ada setengah bapak-bapak lah kan. Nangis lagi kuat. Biar dengar satu taman ni. Okey. Jadi ataupun jangan nangis. Dan bila anak-anak ini besar, anak-anak ini akan jadi anak yang cynical. Okey. Bila bercakap pasal emosi, bila nampak orang menangis, dia akan menggunakan ayat yang sama, skrip yang sama. Atau bila rasa sedih, simpan dalam hati. Sebab kalau nangis nanti malu kan? Dimarahi. Jadi ada setengah-setengah cakap macam, kau ni anak jantan. Anak lelaki buat apa nak nangis? Maka membesarlah anak ini jadi anak lelaki yang tidak mahu menangis, tidak mahu menunjukkan kasih sayang dan juga emosi. Mereka rasa takut nak express diri mereka kan? Ya, dan ini akhirnya kalau tidak dibendung ataupun disantuni daripada usia kecil, membawa ke alam dewasa. Sebab itu kita tengok hari ini, kalau kita duduk tengah drive ke jalan jam, apa respon kita? Selalu kalau masa kita normal person lah kalau yang waktu drive, okey lah, orang balik kerja, banyak kereta. Tapi bila kita ni seorang yang selalu cari salah orang, bodoh lah kereta depan hijau pun tak nak jalan. Betul tak? Betul. So itu petandanya apa? Emosinya tidak diuruskan dengan baik masa zaman-zaman pembinaan emosi dahulu. Jadi bila membesar menjadi anak-anak atau orang dewasa yang emosinya kucar kacir. Dan juga korang sabar je sebenarnya mereka ni. Selalunya kalau kita tengok betul, kalau kita tengoklah orang yang tak payah kita tengok dalam video pun, kebanyakan orang yang mulakan pergaduhan adalah melalui lalu lintas. Sebenarnya kalau mereka faham situasi sebenar yang berlaku,
saya rasa tak ada masalah pun untuk Betul. benda tu selesai kan. Ya, saling bertoleransi dan ini semua ada kaitan dengan emosi. Dan bila bercakap pasal emosi, kita pun kena akur statistik menunjukkan kesihatan mental, cerita-cerita pasal emosi menjadi semakin meningkat daripada masa ke masa, terutamanya masa pandemik ini. So ini juga satu petanda bahawa kita belum lagi menguasai peranan penyantun emosi. Betul. Saya sokong ni Orang tu. kata apa tu? Ada satu peribahasa itu, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Dan itu adalah termasuk juga dengan emosi anak-anak itu sendiri. Ya. Dan paling menarik, kalau emosinya sudah disantuni masa usia kecil itu, kita hulurlah apa sahaja, abjad ke, angka ke, sifir ke, berfikirnya sudah menjadi sangat mudah. Sangat mudah untuk mereka terima. Betul. Sebenarnya saya, bukanlah saya nak cakap mak saya ni bagus pula. Tapi mak saya baik tahu juga kan. Saya ni dibesarkan oleh keluarga yang mak saya tak bekerja dulu. Lepas tu saya rasa saya tak pergi pun sekolah waktu umur 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan kawan-kawan saya waktu tu dah pandai baca, dah pandai tulis. Tapi mak saya ni, kalau contohlah jiran datang kan, anak awak dah pandai baca ke? Belum. Mak saya terima dengan akurnya. Tapi bila saya pergi ke sekolah darjah 1 kan, saya dah boleh membaca, saya dah boleh mengira. Sampai ada satu tahap tu saya cakap dengan mak saya, mak hari ni orang tak nak baca surat khabar. Mak saya tanya kenapa? Tak naklah nanti pandai sangat daripada kawan-kawan. Point is apabila kita uruskan emosi dengan baik pada awal usia, kita akan sampai peringkat readiness. So bila peringkat readiness itu sudah berlaku, apa sahaja yang perjalanannya akan secara alami, secara alami. natural. Jadi kita tak perlu paksa dah awak kena pandai baca, awak kena pandai mengira, tak perlu, sebab memang tu dah secara natural kan. Ya, tapi yang pentingnya sokongan kena ada lah. Betul. Jangan pula nanti ada orang dengar ni dia cakap, tak payah buat apa-apa dah, duduk diam. Memang betul tak? So kena ada sokongan. Menarik cerita Azwan tadi. Nanti saya nak jumpa mak dia pula. Boleh. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan kita yang ketiga. Sekarang ni kita memang telah terkenal lah dengan kita punya negara yang dilanda pandemik COVID-19 kan. Jadi dari segi pendidikan itu sendiri, Puan Fauziah rasa apa kesannya terhadap dunia pendidikan? Cakap pasal dunia pendidikan, saya ada beberapa benda yang saya rasa perlu diubah. Perlu diubah dalam dunia pendidikan kita, dalam sistem pendidikan kita. Terutamanya sistem pendidikan kita ini berorientasikan peperiksaan. Dan peperiksaan itu salah satu cara untuk kita menilai prestasi anak-anak. Dia perlu, tetapi bukan hanya peperiksaan semata-mata. Kita belajar, kita perlu dinilai. Tapi peperiksaan bukan satu-satunya jalan. Apa yang berlaku dalam dunia pendidikan kita berpuluh-puluh tahun, ya, daripada zaman saya sekolah sampailah zaman anda sekolah pun dah habis belajar sekolah juga. Zaman anak-anak yang lebih kecil bersekolah, sistem itu sama, tidak berubah. Peperiksaan itu ada, tidak berubah. Dulu saya ambil penilaian darjah 5. Anda ambil UPSR. Dulu saya ambil SRP tingkatan 3, anda ambil PT3. Kami masih PMR. PMR. Dia tua juga. PMR. Lepas tu PT3. Tapi kisahnya sama. Kisahnya sama, masih lagi peperiksaan. Nama sahaja lain. Nama saja berubah. Peperiksaan berlandaskan kertas. Ujian berlandaskan kertas untuk menilai seseorang itu mampu tak nak ambil sains pada stream sains pada usia 16 tahun kan. Betul. So itu penilaian, peperiksaan. Dan kita nampak ada perubahan. Contoh, kenapa PMR ditukar kepada PT3? Bermaksud penilaian itu ditambah pentaksiran tingkatan 3. Pentaksiran daripada 1 ke 1 akan dinilai sampai tingkatan 3. Kemudian baru ada exam PT3. Walau bagaimanapun, ibu bapa, budaya melihat kena ada peperiksaan. Penilaian berterusan daripada tingkatan 1 hingga 3 tu tidak dilihat sebagai kayu ukur, tetapi peperiksaan itu yang paling penting. Yang peperiksaan yang utama itu. Peperiksaan itu. Sedangkan peperiksaan itu cuma persentasenya kecil saja berbanding dengan pentaksiran yang daripada tingkatan 1 tu, tapi orang masih nak tengok apa you dapat masa peperiksaan. Orang mentaliti lah, senang cakap. Mentaliti rakyat Malaysia ni, kalau anak aku dapat 8A dan PT3, anak aku adalah seorang yang pandai. Kan? Maafkan saya ibu. Bukannya saya nak cakap kita yang patutnya ubah mindset kita daripada peperiksaan tu. Sebenarnya anak yang tak ambil periksa, kadang-kadang mereka ni
pandai je kan. Ya, betul. Okey. Ya, saya rasa macam saya interview berpatah balik pada soalan tadi tu. So bila pandemik melanda, kita dapati huru-hara sekejap. UPSR dibatalkan. Saya antara orang yang gembira lah. PT3 dibatalkan, saya tambah lagi gembira. SPM dilanjutkan. SPM ditunda beberapa kali. Pada masa itu, pada masa kejadian itu berlaku, saya merasakan kenapa tidak ada usaha untuk mengubah format SPM. Saya tak kata SPM tu tak perlu. Penilaian kena ada. Kenapa tak ubah format? Anak-anak masa tu semuanya tak boleh ada, tak semua ada akses internet, tak semua ada peranti. Macam mana you nak reach kepada anak-anak di pedalaman, di Sabah Sarawak? Kita tak payah cakap jauh-jauh lah. Dekat Selangor itself, ada anak-anak yang tak mampu pun untuk dapatkan peranti itu sendiri. Akses internet, data, ada banyak halangan. Jadi kalau kita masih lagi mengekalkan cara pendekatan yang sama, mengekalkan peperiksaan untuk mengukur kemenjadian anak-anak ini, ada banyak isu. Ada banyak isu. Tapi kita tak payah cakap anak-anak lah. Kita cakap pasal guru-guru sendiri. Kita banyak cakap pasal anak-anak kan, tapi kita lupa tentang guru-guru. Guru-guru pun kadang-kadang ada masalah tentang peranti dan juga akses internet. Guru-guru kita pun menghadapi masalah yang sama seperti anak-anak kan. Dan tambahan pula, guru-guru kita tidak pernah terlatih bagaimana untuk mengajar melalui skrin. Betul. Memindahkan fizikal ke dalam skrin adalah sesuatu benda yang sangat berat. Sangat berat dan sangat menuntut banyak benda. Dan apabila itu berlaku, saya melihat kepada ada keperluan untuk kita ubah format. Dan di luar negara, banyak negara-negara yang sudah tidak ada peperiksaan besar, tidak ada public examination tahun lepas. Tidak ada. Tapi Malaysia kita menangguh. Tangguh kan. Dia tangguh. Tapi ada satu benda yang kita boleh belajar. Peperiksaan itu bukan satu benda yang mutlak. Bermaksudnya kita boleh ubah. So itu yang kita boleh belajar. Sebab UPSR dengan P3 tak ada. Dan apa yang berlaku pada tahun 2021, anak-anak yang tidak mengambil peperiksaan P3 tahun lepas masuk tahun 4 tanpa sebarang halangan. Macam mereka boleh pilih apa stream yang aliran yang mereka inginkan melalui saya pun kurang pastilah ini, tapi diorang boleh pilih sendiri apa yang diorang minat untuk jadi dia di masa berdasarkan depan. mereka berdasarkan penilaian. Maksudnya pihak sekolah menilai mereka daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 3 tu kat mana diorang punya kecenderungan dan mereka akan disalurkan. Yang itu yang lebih baik sebenarnya. Itu lebih baik. Tanpa P3 anak-anak masih lagi boleh masuk ke aliran yang sebab kadang-kadang kita lihat kan kanak-kanak ni macam tak adalah nak cakap anak buah saya lah contohnya, dia suka seni tapi dalam masa yang sama tak semestinya dia tidak hebat dari segi matematik dan juga sains. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia cenderung ke arah dua-dua bidang, dia hebat dua-dua, jadi tapi dia lagi memilih seni. Tapi berdasarkan keputusan peperiksaan itu sendiri, dia terpaksa masuk ke dalam bidang sains. Tapi akhirnya apabila ingin melanjutkan pelajaran, dia patah balik pergi ke bidang seni. Jadi pembaziran masa itu berlaku kat situ. Sedangkan dia boleh menuntut aliran-aliran yang diinginkan sejak awal lagi. Betul. So bila pandemik ini melanda, kita dapat melihat ada kelompongan dalam sistem pendidikan kita yang sepatutnya membuka mata kepada semua pihak untuk mengubah. Dan harapan saya sebenarnya apabila sekolah dibuka, kita tidak akan terus mengajar. Kita akan terus mengajar. Sekolah dah buka. Kita terus chapter 2. Kita akan terus nak kejar ni. Kita masuk sekolah bulan 3. Bulan 1 bulan 2 macam mana Tapi ni? seperti yang saya tahulah, contoh untuk murid darjah 1 hingga darjah 3 kan mereka masuk awal sebelum ni kan. Nak diikutkan pelajar darjah 2 tahun ini, mereka perlu mengambil kembali chapter darjah 1 dahulu. Itu saya tidak. Saya tahu ni daripada kakak saya. Kakak saya cakap, budak kena ambil balik. Macam sebab budak tu dah masuk pun tahun 2. Saya rasa benda yang darjah 1 tu macam orang tak perlukan dah untuk belajar kan. Saya tak tahulah, ini pada pandangan saya lah, lebih baik fokuskan apa yang ingin dipelajari pada tahun semasa daripada kita
kita menghabiskan masa untuk terangkan balik. Macam contohlah darjah 1 you belajar 1 sampai 10. Darjah 2 pula you belajar 11 sampai 20. Okay. Tapi kan benda tu kan berkait. Mungkin cikgu ni rasa dia perlu ajar daripada awal daripada budak tu langsung tak tahu nanti. Saya kurang pasti yang tu, tapi pada pandangan saya untuk kita maju ke hadapan, okay, kita kena beralih daripada the idea of syllabus. Okay, kerja syllabus. Kena cepat ni lah habiskan syllabus. Cepat syllabus. Itu ayat yang kita dengar kan. Ayat yang selalu kita kena ajar cepat-cepat, kita kena baca cepat-cepat, sebab kita nak exam nanti tak lama lagi. Nanti kita boleh buat pecutan pantas. Kelas-kelas pecutan akhirnya, sebab kita kena habis syllabus. Jadi the idea of belajar itu apa? Okay, saya selalu come up dengan this mantra lah. Belajar itu apa sebenarnya? Adakah belajar itu kita nak habiskan syllabus? Adakah belajar itu kita nak mendapatkan grade-grade yang baik di atas kertas? So belajar itu apa? Okay, persoalan itu kerap saya timbulkan. Okay. Dan harapan saya sebenarnya bila berlaku pasca pandemik ini, sekolah-sekolah dibuka, kita tidak melihat kepada isu itu lagi. Okay, isu syllabus ke apa ke dah tak perlu dilihat dah. Tapi lebih kepada bagaimana kita nak bangunkan anak-anak ini supaya mampu belajar. Okay, bersedia untuk belajar. Bersedia untuk belajar dengan kehendak mereka sendiri tanpa dipaksa. Betul. So bermaksud sudah kita semakkan emosi mereka. Betul. Berbalik kepada perkara pertama tadi. Semuanya berkait Betul. Okay. Okey, soalan seterusnya. Apakah nasihat Puan untuk para pendidik, guru-guru dan bakal guru di luar sana? Macam tadi kita dah kupaskan sikit, mungkin Puan nak terangkan lebih lanjut lah dekat pada para bakal guru ni. Bukan nasihat lah ya. Cakap siapalah kita untuk beri nasihat. Untuk share lah Puan punya pengalaman sebagai seorang pendidik. Okay. Saya sangat percaya dekat luar sana ada ramai para pendidik, guru-guru yang berkaliber, berkarisma, yang mahu membuat sesuatu yang mereka mahukan di luar daripada kebiasaan. Tetapi terhalang lah kan. Tapi terhalang. Kalau saya jadi mereka, saya akan sebut jalan terus. Okay, jalan terus. Okay, maksudnya kita buat apa yang kita mahu, sebab nak itu niat kita adalah untuk membangunkan anak-anak. Okay, kalau kita rasa tidak perlu untuk mencapai KPI, tidak perlu menghabiskan syllabus, maka tak perlu habiskan syllabus. Tapi Puan, maaflah mencelah ya. Tapi Puan rasa tak kalau ada guru yang lebih berpengalaman, mereka akan mengeluarkan satu, orang kata ayat lah, mantra jugalah orang kata, niat tak menghalalkan cara. Apa sebagai seorang bakal guru tu, bila mereka dengar daripada orang yang berpengalaman, mereka, bagi saya lah, saya rasa aku buat kerja salah ke? Adakah apa yang aku buat ni menyibuk hal orang-orang yang dulu? Padahal kita punya intention adalah untuk membangunkan komuniti kita. Macam klise pula. Tapi niat kita yang sebenarnya adalah untuk membangunkan anak muda ni. Ya, betul. Dia patah balik juga kepada diri sendiri. Okay, patah balik pada diri sendiri. You nak buat ataupun tidak. Itu saja. So kalau kita asyik berlega-lega dalam kepala ni, betul, mendengar kalau buat ni nanti KPI tak capai, kalau buat ni nanti you kena cold storage, kalau you buat nanti tak naik pangkat ke apa, kalau buat ni tak dapat guru cemerlang. Kalau kita asyik dihantui dengan idea-idea macam tu, kita tidak akan ke hadapan. Okay, kita di persoalannya nak buat ke tak nak? Okay, siapa you punya priority? Ada dua saja, nak atau tak nak. Siapa you punya keutamaan, diri you ataupun anak-anak ini? So kalau kita punya intention ataupun kita punya lonjakan hasrat kita disebabkan oleh anak-anak, kita akan buat demi anak-anak. So kita pada saya macam saya kita ada PTSMB, Pusat Pembelajaran. Pada awal-awalnya, kalau saya boleh kongsikan, kita mendukung idea sekolah. Kita ada perpesaan, kita ada hari ibu bapa, kita macam sekolah. Masa tu Mas Hidayah belum sampai lagi lah. So bila dah sampai Hidayah, saya rasa macam kenapa kena ada ni semua? Macam apa beza murid yang pergi sekolah kerajaan ataupun pergi ke pusat tuition yang Puan asaskan ni? Tapi masa tu Azwan, the idea is
para ibu bapa hantar anak-anak belajar di tempat saya adalah untuk mendapatkan skor yang bagus. Betul. Grade yang bagus. faham. Ibu bapa juga Sebelum pun mendapat ada- hidayah lah waktu tu. Jadi mentaliti itu dah terpasak lama. Dah tertanam lama dalam masyarakat kita. Jadi saya menyediakan satu platform yang menerima budaya ini. Bila kita belajar, lama-lama kita belajar, so kita boleh kita akan faham bahawa score is not everything. Anak ini ada banyak kecerdasan. Ada anak yang memang tak boleh cemerlang kat sekolah pun. Dia betul. buatlah macam mana pun, pecutan lah, whatever tu semua. Dia memang tak boleh masuk. Mereka takkan terpecut punya. Sebab apa mereka tak mampu nak macam tu? Sebab kecerdasan mereka tidak diraikan di sekolah. Ya, betul. Jadi bagaimana kita nak bantu mereka? So kita bantu mereka, boleh. Kita bagi mereka sekurang-kurangnya mencapai peningkatan. Mereka boleh meningkat, tapi mereka tak boleh dapat grade macam yang budak-budak yang kecerdasannya adalah di sekolah. Tapi mereka cemerlang. Jadi itu yang berlaku. Senang cerita, mereka sebenarnya cemerlang, tapi mereka cemerlang di bidang yang lain, Ya. bukannya bidang di atas kertas itu saja. Betul. Kan? Jadi apabila PTSMP mengubah pendekatan, tidak ada lagi melelong A, untuk dijadikan sebagai bahan pemasaran. Yelah, kalau kita lihat sebelum ni ramai pusat tuition yang budak ni masuk untuk IUPSR 5A. 15 daripada 30 orang pelajar pusat tuition ni dapat 5A. Ya, betul. Betul. So jadi kita tidak melelong itu, tidak melelong itu. Jadi bila itu berlaku, ada macam satu handbrake tau. Jadi macam ibu bapa dah mula macam ada cuak-cuak sikit. Macam fikir kan, betul tak aku nak hantar. Hantar ni buat apa kat sini? Bapa boleh dapat A kat sini. Dia janjikan peningkatan je. Dia janjikan belajar je. Betul. Mana A-nya kan? Jadi itu berlaku. Itu berlaku, dan saya menerima itu sebagai satu Dorongan yang terbuka lah untuk Ya, puan itu dorongan. terima. Satu cabaran Cabaran. yang saya Ya, terima. sebenarnya. Sebab nak mengubah mentaliti Ah. adalah satu usaha yang sangat susah. Sangat susah. Tanpa emosi, kita tak boleh nak capai diri kita yang terbaik, orang cakap. Walaupun betul. kita ada result straight A, 9A pun, tapi kalau emosi kita tak terjaga, siapalah kita? Kita akan back to the ground balik. Ya, betul. Kan? Betul. Result 9A ada kat atas ni, tapi diri kita sekarang ni kat sini tengah duduk depressed. Kan? Ya, betul. Macam mana tu kan? Okay, baiklah. Terakhir sekali soalan saya kepada Puan Fauzia. Okay, ni soalan terkejut Allah satu alamak. Tak di-prepare. Okay, soalan terkejut ni. Nama PTSMB tu sendiri. Dari mana datangnya nama PTSMB tu sendiri? Boleh Puan kongsikan sedikit? Okey, nama PTSMB tu payah nak cerita ni. Okey, dipendekkan cerita, pada awalnya kita memulakan langkah dalam dunia pendidikan sebagai pusat tuition. Jadi pusat tuition tu kita bersama-sama dengan satu rangkaian pusat tuition. So jadi kita ada nama yang perlu kita bawa lah. Kemudian kita mengatur langkah sendiri. Jadi kita kekalkan nama pusat tuition Simon Bistari tu. Tapi along the way bila saya mendapat hidayah tu saya tak merasakan perkataan tuition tu bukan saya tak merasakan. Saya merasakan tuition itu perlu dibesarkan lagi. Dikekal dijadikan pembelajaran berbanding dengan tuition. Sebab kalau tuition yang orang melihat kepada skor. Tuition je grade. Tuition je exam. Jadi kita kena go beyond that. Kalau kita nak cemerlang dalam dunia pendidikan, grade itu dah Nombor 2 lah orang kata mungkin kan. bukan nombor 2, mungkin nombor 3, bukan nombor 3 dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Okay? Macam kalau kita nak hapuskan mentaliti tu secara orang kata terus dekat ibu bapa yang datang ni, mungkin orang akan kata emosi tu penting, tapi grade pun penting untuk anak saya sambung belajar nanti. Betul tak? Dia kalau saya ubah sikit, grade ini boleh kita asingkan dengan peperiksaan. Penilaian tu penting Jangan salah faham bahawa saya tidak mengatakan penilaian itu tidak penting. Kita mahukan penilaian itu penting. Saya kena nilai kan prestasi pelajar-pelajar saya. Sejauh mana mereka faham apa yang saya ajar.
sejauh mana saya melihat kekuatan mereka. Saya kena buat penilaian. Tetapi penilaian itu tidak berteraskan pada peperiksaan saja. Jadi sebab itu kita ubah. PTSMB Pusat Tuition tu tak ada guna Pusat Tuition dah. Kita nak jadikan dia PTSMB Learning Center. PTSMB kena kekal sebab itu nama yang dah lama. Nama yang memang orang dengar PTSMB ni yang jadi kita kekalkan Pusat Tuition Seri Bistari itu dipendekkan, ambil akronim saja PTSMB. So itu bagaimana kita jadi kita bertukarlah daripada Pusat Tuition Seri Mawar Bistari, kita tukar menjadi PTSMB Learning Center. So kita berevolusi sejajar dengan tuntutan asal. Niat kita sendiri, kenapa kita buka pusat pembelajaran ni? Kenapa kita kena belajar. Kita belajar untuk mendapat ilmu. Kita belajar untuk menguasai kemahiran-kemahiran yang perlu. Jadi kalau tak tahu nak pergi mana, kena pergi PTSMB. Iklan yang bukan iklan. Okey, baiklah. Dengan itu sajalah sesi kami, temu ramah kami bersama Puan Fauziah hari ini. Terima kasih Puan Fauziah kerana menerima jemputan kami sempena Hari Wanita Sedunia. Baiklah, dengan itu saya Najiha dan saya Karul Azwan ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Fauziah. Sama-sama. Terima kasih kembali. Lama bersembang dengan saya. Okey, sempena Hari Wanita Sedunia, kami ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia. Terima kasih. Bye.